Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, hajah dan haji, Masya Allah, boleh masuk di dalam program malam ni, kuliah kita pada malam ni. Insya Allah dapat masuk. Masya Allah, hadirkan diri. Insya Allah kita pada hari ini, Masya Allah, kita tunggu kedatangan tuan-tuan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni kita berada di muka surat 542 542, bab bacaan dalam solat dalam kitab solat 542. So kita ada pada 542, kita masih ada dalam muka surat 542, 575, 3 kali atau 2 kali lagi lah, 3 kali atau 2 kali dalam minggu ni. Habislah kita, insyaAllah dalam minggu ni kita habiskan untuk Kitabus Solat jilid kedua, tapi sambungan lagi jilid ketiga pun masih lagi Kitabus Solat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah Alam Oh, Syah Alam, lama tak dengar. Syah Alam, Syah Syam. Oh, Syah Alam kita mana? Haji Syah Alam kita daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar daripada kawan-kawan daripada Singapura. Masya Allah. Syahidi, Azlina, Maimun Yunus, Syah Sam, Syah Alam ke? Masya Allah. Nubli Ruqayyah, Ahmad Abu Zubair, tu imam kita Rahim Junaid, Syah Syam orang, Syah Alam, Syah Syam orang sama orang. Oh, sama orang. Okey. Samri Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hadirkan diri. Masya Allah, kita dah nak habis dah jilid kedua. Masya Allah, kita akan mulakan serentak jilid ketiga dan daurah nanti jilid keempat. Masya Allah, InsyaAllah. Lepas tu mungkin jilid keempat, terus kita pergi jilid keenam, sebab kita nak sampai musim haji. So kita jilid keenam tu musim haji lah. Jilid keempat, so jilid ketiga habis, jilid kelima di umum, jilid keenam di daurah juga. So kita akan buat untuk haji. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Hadirkan dengan iman dan ihtisab, yakin pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin pada janji-janji Allah. Yakin pada janji-janji Allah dan yakin pada Isya Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminit 2 lagi, kita tunggu tuan-tuan semua. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.
Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu mura'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita berada di muka surat 542, iaitu dalam kitab Shalah jilid kedua dan pada bab bacaan di dalam solat. Kita telah sampai kepada hadis 862. So tuan-tuan, kita telah sampai kepada hadis 862 dah. Masya Allah, dah hampir 190 jam kita bersama di private, di khusus, tempat daurah dan dalam pengajian umum. Dah hampir 190 jam dah, hampir 200 jam dah pengajian kita pada hadis 862/14 harus membaca surah yang sama pada 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Abdullah al-Juhani radhiyallahu anhuma qala inna rajulan min Juhaynata akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi subhi idza zulzilati fi rak'atain kiltayhima fala adri anasiya am qara'a zalika 'amdan, rawahu Abu Dawud. Sayyidina Mu'adz bin Abdullah al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seorang lelaki daripada kabilah Juhainah telah mengkhabarkan bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Zalzalah ketika solat subuh pada kedua-dua rakaatnya. Maksudnya rakaat pertama baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, lepas tu rakaat kedua juga baca iza zulzilati. Aku tidak mengetahui adakah baginda terlupa, sebab Nabi manda rakaat pertama, rakaat kedua tu selepas Fatihah Nabi baca tu secara terlupa, atau baginda sengaja melakukannya. Penerangan afdal membaca 2 surah pada 2 rakaat. Afdalnya gitulah, iaitu membaca surah lain pada rakaat pertama selepas Fatihah, lepas tu juga baca surah yang lain rakaat kedua selepas Fatihah. Nabi membaca surah yang sama pada rakaat kedua-dua rakaat kerana mungkin Nabi terlupa atau ingin menerangkan keharusan perkara itu. Dan kita telah beritahu, bagi Nabi, walaupun perkara yang harus Nabi lakukan, tapi bagi Nabi, nisbah Nabi sebagai seorang Nabi, kerana baginda sebagai umat, kerana baginda sebagai muallimul ummah, sebagai pengajar kepada umat ini, maka ganjaran pahalanya seperti pahala aula dan afdal, kerana Nabi muallim ummah. Itu ganjaran pahala bagi seorang muallim tu besar ganjaran dia. Muallim ni orang yang mengajar, ganjaran pahalanya amat besar. Khair. Hadis ke-863/21, sunnah sahabat, iaitu sunnah sahabat solat subuh daripada awal waktu hingga ke waktu isfar. Sunnah sahabat ni, bila tuan-tuan sembahyang kan, mazhab tu ambil tepi-tepinya, tapi mazhab Syafi'i ambil pada awal waktu, mazhab Hanafi ambil akhir waktu solat sunat, solat subuh ni. Tapi sahabat berlaku bersembahyang daripada awal habis-habis nak habis waktu subuh. Hadis yang ke wa an Urwata rahmatullah alaihi qala inna Aba Bakrin radhiyallahu anhu shalla subhi faqara'a fihima bi suratul Baqarah fi rak'atain kiltaihima, rawahu Malik. Hadrat Urwah rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu solat subuh, lalu beliau membaca surah Baqarah pada kedua-dua rakaatnya. Imam Malik, hadis riwayat Imam Malik. Sahabat takbiratul ihram
pada waktu ghalas. Sembahyang sahabat lepas 2 rakaat sembahyang sunat, sembahyang dah lebih kurang 10 minit lah, tunggu azan dan sebagainya, tunggu iqamat dan sembahyang sunat. Lepas tu sembahyang pada masih lagi waktu ghalas, iaitu waktu gelap lagi, dan salam pada waktu isfar, iaitu waktu kekuningan. Hadis ini menjelaskan bahawa Sayyidina Abu Bakar mengimami solat subuh dengan membaca keseluruhan surah Baqarah, sedangkan Nabi memerintahkan supaya siapa yang menjadi imam hendaklah dia meringkaskan solatnya. Kalau kita tengok dari sudut tu, kenapa pula Sayyidina Abu Bakar, kan Sayyidina Muaz tu dia sembahyang isyak di belakang Nabi, lepas tu jadi imam pada kaum dia, baca surah Baqarah, marah kawan-kawan, beritahu Nabi SAW. Ini kenapa Sayyidina Abu Bakar melakukan demikian? Seolah-olah terdapat percanggahan sedikit di antara qaulin Nabi, perkataan Nabi, dengan fi'li sahabat dan apa yang dilakukan oleh sahabat. Seolah-olah ada percanggahan dari sudut praktikalnya tadilah. Jawabnya sebenarnya asas solat atas iman. Sebenarnya dia apa-apa pun tepuk dada tanya iman. Jadi sahabat iman dia kuat atas keimanan dan syauq, iaitu perasaan begitu menghayati dan ikhlas. Setiap sahabi, maksudnya sahabat, dalam diri mereka terdapatnya sifat-sifat ini. Seronok, iman dia mereka kuat. Apabila hati sudah tenggelam dalam kelazatan menunaikan solat, maka berapa lama sekalipun solat, hati akan seronok dan menerimanya. Jika tidak, maka hati akan memberontak. Jadi kalau kita sembahyangkan, kadang-kadang belakang imam yang seronok, bacaan dia tenang, sedap, 3 juzuk pun kita tak rasa dia panjang. Itu atas dasar nikmatnya tadi. Masya Allah. Telah dijelaskan bahawa mazhab Hanafi mengatakan afdal solat subuh pada waktu isfar, iaitu pada waktu isfar, waktu kekuningan dah, setengah jam 40 minit selepas masuk dah. Mazhab Syafi'i menyatakan pada waktu ghalas, iaitu pada awal waktu. Okey, Tabi'i menghafal surah Yusuf sebab bacaan Khalifah Uthman bin Affan. Tabi'i ni dia sembahyang belakang Khalifah Uthman, dia sampai ingat surah Yusuf sebab banyak kalinya Sayyidina Uthman baca, kerap kalinya Sayyidina Uthman baca surah Yusuf di dalam solat subuh. Hadis ke-864. Wa'anil Farafisah ibn Auf al-Hanafi radhiyallahu anha al-Hanafi radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma qala ma akhaztu so connected ya. So dia rasa tergendala sedikit tadi. Kenapa? Disebabkan apa? Okey, dah boleh balik insya-Allah. وعن الفرافصة بن عصر الحنفي رضي الله عنهما قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من قصرة ما كان يرددها. رواه مالك. Sayyidina Farafidah bin Asr al-Hanafi radhiyallahu anhu rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya aku menghafal surah Yusuf hanya dengan aku mendengar daripada bacaan Sayyidina Uthman bin Affan pada solat subuhnya, kerana beliau sering membacanya berkali-kali. Hadis riwayat Imam Malik rahmatullah alaih. Disebabkan terlalu banyak membaca Sayyidina Uthman
dengan disebabkan terlalu banyaknya Sayyidina Osman membaca surah Yusuf di dalam solat subuh, menjadikan para tabi'in telah menghafal surah itu. Oh, kalau kita macam tu baguslah. Tapi orang dulu hafalan dia tu mantap, kuat. So dengar sekali dua kali pun dah boleh hafal. Sebab itu dia panggil hafalan tu ada dua. Dhabt, satu hafalan dengan satu hafalan bil qalb, hafalan dengan hati. Satu hafalan tadi riwayat dengan hati, dengan hifzah, dengan hafalan. Orang-orang dulu sekali baca. Satu orang penyair, dia nak mengaku kepada raja bahawa syair yang ditulis oleh seseorang itu adalah syairnya. Sebab apa? Dia membuktikan. Satu orang penyair yang datang telah mensyairkan pada tuanku, mensyairkan pada raja. Maka orang pertama tadi, penyair juga, dia dengar syair tadi bersama dengan anaknya dan bersama dengan khadimnya, iaitu pembantu dia. Dia tiga ni, penyair, khadim, anak dan khadim. Dan satu orang syair telah bersyair. Jadi penyair ni, yang orang pertama ni, dia dengar sekali dia dah hafal dah. Maka dia dengar sekali dia hafal dah. Anak dia dengar dua kali boleh hafal. Pembantu dia kali ketiga boleh hafal. Maka dia pergi pada raja. Dia kata, tuanku, saya telah dengar, ni syair saya. Tuanku kata, bacalah syair kamu. Dia pun baca. Dia baca, penyair tadi baca kali kedua lah. Sebab baca kali yang pertama, orang lain baca depan dia. Dan dia pun baca kali kedua. Baca penyair tu yang mengaku syair dia tu dia pun baca. Dan anak dia dengar kali kedua, anak dia pun ingat. Maka dia kata, tuanku, kalau tuanku nak tahu ini syair saya, ini syair saya, maka ini syair saya, maka tuanku ni suruh anak saya baca. Anak dia pun bacalah. Anak dia baca, anak dia pun dah ingat. Dan anak dia dengar dua kali lah. Anak dia pun baca juga syair yang sama. Lepas tu, oh, tuanku, kalau tuanku tak percaya lagi, tanya saya punya pembantu ni. Dah anak tu baca kali ketiga, maka pembantu pun bacakan syair tadi, nadahkan syair tadi. Maka raja telah mengundiakan dia hadiah. Orang-orang dulu memang macam tu. Masa raja zaman Saifuddaulah, zaman kerajaan Halab dulu, iaitu penyair yang terkenal, Mutanabbih, yang dulu dia mengaku jadi nabi. Selepas tu dia bertaubat kembali. Syair-syair dia ni fil badih, syair fil badih, maknanya tak secara spontan syair itu diucapkan. Kata lagu Hindustan, syair tu nahi, aku bukan seorang pensyair, syair tu nahi, magar jab se dekha, tapi setelah melihat wajahmu, maine tujhko, aku dan kamu, syairi agai, telah menjadi penyair. Bobby tu je. Kisah tu kita cerita Bobby tahun 77 tu. Okey, cerita lama. Maknanya Allah dengar berkali-kali, dan dapat. Dengar berkali-kali. Malam ni ada gangguan sedikit. Bobby, Shikapo. Semua ingat lagu tu. Shikapo, Shashikapo tu lagu tu. Tahun 77 tu. 7 kali tengok panggung Hindustan. Nanti saya nak beritahu akan dia tersetak beberapa kali ni. InsyaAllah nanti sekejap.
Jadi dia ada teknikal ada teknikal yang sedikit, ada kesilapan teknikal sedikit. Sedialah keadaan kita manusia ni dan mesin lagi-lagilah. Okey. So, okey. Kita boleh teruskan. Jadi disebabkan oleh terlalu banyaknya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu membaca surah Yusuf dalam solat subuh, menjadikan para tabi'in telah menghafal surah itu. Para tabi'in, para sahabat dan para tabi'in, hati mereka bersih, ingatan mereka kuat. Dengan mendengar hanya beberapa kali sahaja sudah dapat menghafalnya. Berbeza dengan umat di zaman kita hari ini. Dalam hadis ini jelaslah menunjukkan bahawa banyak kalinya Sayyidina Uthman membaca surah Yusuf dalam solatnya. Baca surah Yusuf ni beberapa kali membaca surah Yusuf, sehingga mereka para makmum di belakangnya menghafal bacaan yang dibaca oleh para imam. Masya-Allah. Itu sebab kekuatan orang dulu. So bagi kita untuk memudahkan bacaan kita dan hafalan kita, dulu kita dah beritahu baca selepas 3 kali sanuqri'uka fala tansa. Ni baca ayat ni beberapa kali untuk menguatkan hafalan kita. Dan makanlah makanan yang orang kata yang boleh menguatkan ingatan, seperti badam. Mungkin tuan-tuan dah lupa dah. Ini dulu saya cerita dalam Kitabul Iman dulu. Itu makan buah badam, beli badam tu, rendam 7 biji dan rendam dalam air. Pagi tu dia selapuk yang kuning tu kita buangkan, dia tinggal isi putih sahaja. So makan dia isi tu. Dan kismis 21 biji. Danlah makanlah apa-apa. Tapi yang paling pentingnya ialah banyak meninggalkan dosa. Jangan kita hindari kita daripada perbuatan-perbuatan dosa, kerana dosa itu kegelapan, ilmu itu cahaya, maka cahaya tidak akan berada bersama kegelapan. Itulah yang telah Imam Syafi'i telah meminta nasihat daripada tuan gurunya agar kenapa hafalan beliau begitu lemah, maka gurunya mengingatkan beliau, iaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Okey, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Begitu. Khair. Bagaimana seronoknya para sahabat menunaikan solat. Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala sallaina wara'a Umar ibn Khattab as-subha faqara'a fiha bi surati Yusuf wa surati al-Hajj qira'atan qila lahu idzan laqad kana yaqumu hina yatlu'u al-fajr qala ajal. Rawahu Malik. Sayyidina Amir bin Rabi'ah berkata, radhiyallahu anhu berkata, kami solat di belakang Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu beliau telah membaca surah Yusuf dan surah Al-Hajj dengan perlahan, iaitu dengan perlahan. Malam ni kenapa tersasul ni percakapan ni, jadi ganu pula dah. Dengan perlahan, yakni dengan tertib dan tartilah. Lalu dibaca kepadanya Abdullah. Lalu ditanya kepadanya Abdullah, jika begitu pastilah solatnya daripada terbit fajar. Beliau menjawab, ya memanglah sembahyang awal waktu, habis-habis dengan sudah salam tu dah akhir waktu dah. Berarti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melakukan sebagaimana disebut di dalam hadis, iaitu ketika zaman khalifah beliau. Beliau membaca surah Yusuf dalam rakaat pertama dengan tertil. Qiraah para sahabat hampir sama
dengan qiraah Nabi SAW. Maknanya kurang sikit aja. Tapi sahabat ni qiraahnya, tajwidnya, tartilnya macam mana Nabi SAW. Bagaimana beliau boleh menghabiskan bacaan-bacaan surah yang panjang itu sebelum terbit matahari? Jawabnya, para sahabat mereka telah bersiap sedia menunggu solat di masjid sebelum masuk waktu subuh lagi. Apabila azan sudah berkumandang, mereka terus menunaikan solat subuh selepas selesai 2 rakaat solat sebelum subuh. Inilah sunnah para sahabat, yakni mereka memulakan pada waktu ghalas, iaitu awal waktu masih lagi gelap, dan selesai pada waktu kekuningan, hampir nak habis subuh dah. Cegah waktu itu kita panggil dia waktu isfar. Okey, di akhir waktu. Inilah juga pendapat Imam Tahawi rahmatullah alaih, yakni sunat memulakan solat subuh di awal waktu dan selesai pada akhir waktu. Okey, hadis yang seterusnya 866-44. Surah-surah mufassal dibaca di dalam solat. Wa an ibni Umar bin Shu'aib rahmatullah alaih an abihi an jaddihi qala ma minil mufassal suratun saghiratun wala kabiratun illa qad sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ummu bihan nasa fi salati al-maktubah. Rawahu Malik. Sayyidina Amr bin Shu'aib rahmatullah alaih meriwayatkan daripada bapanya dan daripada datuknya bahawa dia berkata, tidak ada surah mufassal, sama ada panjang, sama ada yang panjang ataupun yang pendek, melainkan kesemuanya pernah aku dengari ia dibaca oleh baginda dalam solat fardunya ketika menjadi imam kepada para sahabat. Dah kita beritahu kan cara bacaan sunat yang dibaca, bacaan surah yang sunat yang dibaca oleh Nabi, iaitu dalam surah-surah mufassal. Tual mufassal, iaitu sama ada surah mufassal, iaitu daripada tiwal, surah-surah yang panjang, ausat, surah-surah yang sederhana, dan kisar, iaitu surah-surah yang ayat-ayatnya pendek. Ada juga beberapa keadaan yang Nabi tidak membaca surah-surah mufassal, cuma kebanyakan Nabi membaca surah-surah mufassal. Apabila selalu melakukan perkara yang sama, maka hukumnya sunat muakkadah. Sebab itulah kita mengatakan bahawa sunat membaca surah-surah mufassal di dalam sembahyang kita, dan iaitu dalam sembahyang jahri tadi. Dan telah kita beritahulah apa itu tual mufassal, apa itu awsatul mufassal, dan apa itu qisarul mufassal. Nabi membaca surah mufassal mengikut susunan surah dalam Al-Quran. Susunan yang sedia ada sekarang adalah susunan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman mengeluarkan perintah supaya dibakar semua mashaf selain daripada mashaf Uthmani. Sayyidina Ibnu Mas'ud mempunyai susunan surah tersendiri mengikut pendapat beliau. Lebih kurang 20 surah yang berlainan dengan susunan mashaf Uthmani. Sebenarnya saya dah tulis syarah tu yang 20 tu, tapi tak tertulis di sini. Tak apalah, nak buat macam mana tak tertulis di sini. Nanti kita tengok semula dan saya akan bagi pada tuan-tuan insya-Allah. Okey, kadang-kadang Nabi membaca surah bersalahan dengan adat Nabi. Wan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatil maghrib bil hamid ad-dukhan. Rawahu an-Nasa'i mursalan. Sayyidina Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah ad-dukhan pada solat maghrib
Hadis riwayat Imam Nasa'i secara mursal. Penerangan untuk menerangkan keharusan melakukan perkara ini, mungkin Nabi tidak membaca keseluruhan surah, bahkan hanya sebahagian sahaja. Itulah, sudah habis bab bacaan-bacaan di dalam solat. So kita pergi ke bab yang seterusnya, babur rukuk pula. Satu-satu rukun dibahaskan di sini. Satu-satu rukun kita dah bahaskan. Bab qiyam kita dah bahaskan dah. Bab bacaan-bacaan solat, bacaan-bacaan sunat di dalam qiraat kita, macam mana telah kita bahaskan. So kita pergi seterusnya kepada bab rukuk pula, babur rukuk. Jadi hukum rukun-rukun yang dibahas satu persatu. Sebelum ini diceritakan mengenai qiyam dan bacaan pada qiyam tadi. Macam mana nak takbir, macam mana nak qiyam, macam mana nak letak, semua kita dah ceritakan mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW dan hadis-hadis yang diambil daripada mazhab imam-imam yang 4 tadi dalam mengistimbatkan hukum dan mensabitkan kaedah-kaedah cara tarikah sembahyang mengikut mazhab imam-imam. Okey. Babur rukuk. Di sini kita akan mempelajari pula tentang babur rukuk. Ya, nanti saya sharekan yang 20 tu insya-Allah. Cara macam mana nanti Ustaz sharekan, dan insya-Allah nanti Ustaz sharekan. Ustaz pergi tulislah insya-Allah. Sebenarnya saya dah tulis dah semua tu. Tapi tak terdapat di dalam syarahan di sini. Tak apa. Insya-Allah saya dah ambil dah. Okey, babur rukuk insya-Allah. Allahu Akbar. Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Fasal pertama. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimur ruku' was sujud fa wallahi inni ra'akum min ba'di, muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah rukuk dan sujud. Sungguhnya daku diperhatikan apa yang kamu lakukan, aku diperlihatkan apa yang kamu lakukan di belakangku. Okey. Maksudnya ialah melakukan amalan dengan cara yang terbaik, kerana Nabi boleh melihat di belakang. Penerangan mengenai perkara ini telah lalu. Nabi ingin mengislahkan para sahabat kerana sememangnya baginda ialah muslihul ummah. Nabi juga sebagai muslih, iaitu untuk membetulkan keadaan sahabat. Dan telah kita beritahu di belakang Nabi, Nabi kata, aku nampak kamu sebagaimana di belakang. Sebelum ni kita telah baca hadis tersebut dan penerangannya telah diberi di sana. InsyaAllah kita teruskan lagi. Hadis ke-869 kurungan 2. Rukuk dan sujud kadarnya hampir sama. Jadi berapa lama kita mahu rukuk, berapa lama kita mahu sujud, berapa bacaan yang kita kena baca, apa tasbih yang kita kena baca. Wa anil Barra'i radhiyallahu anhu qala kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu baina sajdatain idza rafa'a min ar-ruku' ma khala al-qiyama wal qu'uda qariban min as-sawa, muttafaqun alaih. Sayyidina Barra' radhiyallahu anhu berkata, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Bangun daripada rukuk adalah lebih kurang sama, melainkan qiyam dan duduk baginda. Qiyam tu panjang sikit lah, sebab bacaan-bacaan yang tertentu, Fatihah dan surah-surah yang berlainan dibaca. Tapi rukuk, duduk i'tidal, duduk di i'tidal, duduk antara dua sujud, itu lebih kurang ajalah. Begitu. Lebih kurang panjangnya kadar tersebut. Nabi menjelaskan dalam hadis ini mengenai 4 perkara yang hampir sama kadarnya. Yakni
sekadar mana rukuk, maka sekadar itulah sujud. Satu, sekadar mana i'tidal, maka sekadar itulah duduk di antara sujud. Dia ada partner-partner dia. Rukuk dengan sujud. Panjang mana sujud? Kalau sujud rukuk tu baca Subhana Rabbiyal Azim 5 kali, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Kita Subhana Hanafi Subhana Rabbiyal Azim saja. Kita Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhana Rabbiyal A'la. So kurang-kurang baca 3 kali. Gitu sama 3 kali. Dan i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Itu dia punya partner dia. Ini maksud pertama daripada hadis ini. Maksudnya 4 ni dia ada 2 partner, dua-dua. Atau maksud kedua ialah 4 perkara ini tidaklah sama kadar lamanya. Bahkan maksudnya ialah pada keempat-empat rukuknya adalah sama kadarnya. Pada keempat-empat rakaat sujudnya adalah sama kadarnya. Begitulah seterusnya. Maksudnya begitu. Bukan 4 tu couple-couple, tapi maksudnya kalau rukuk 4 rakaat tu sama belaka. Kalau sujud 4 rakaat tu, rakaat pertama dengan rakaat 4, rakaat ketiga, rakaat keempat sama je. Kalau duduk di antara dua sujud. Tapi maksudnya 4 perkara ni berlainan waktulah, berlainan kadarlah, bukan ada perbandingan lah. Begitu. Begitu panjang dan pendeknya di dalam bacaan tersebut. Okey. Kadang-kadang Nabi melakukan satu rukun agak panjang untuk menerangkan keharusannya. Tapi kalau imam tu lah, kalau dia nak baca, kalau imam ni dia satu kaedah, imam ni dia kena ada teknik lain sikit. Imam nanti babul imam tu kita akan pelajari. Tapi babul imam, orang nak jadi imam tu dia kena pelajari juga. Sebab dia tak boleh panjang, dia tak boleh pendek sangat. Begitu. Kalulah nak imam ni nak suruh makmum dia ni baca 3 kali, dia kena baca 5 kali. Kadang-kadang perbuatan imam ni dia lebih awal daripada bunyinya. Pergerakan tu lebih awal daripada takbirnya, daripada bunyinya. So kita bila dia nak rokok, Allahu Akbar, tapi dia dah rokok dah. Khususnya iaitu bangun di antara rakaat yang seterusnya, daripada bawah sujud kedua nak bangun ke rakaat seterusnya. Kadang-kadang orang tua ni dia lambat sikit. Dia Allahu Akbar. Habis dah akbar tu, tapi pergerakan dia lambat. Menyebabkan para makmum melebihi imam. Bahaya. Tadi Nabi marah makmum di belakang mendahului imam. Bahaya. Nabi doakan, Nabi kata apa? Nanti kita akan baca bab tu. Itu Nabi kata supaya dia jadi muka kaldah. Tak boleh macam tu. Nabi marah betul. Jadi imam tu kena tahulah kaedah dia sedikit. Jadi kadang-kadang pergerakan imam tu dia lebih awal daripada takbir, daripada suara takbir imam tadi. Allahu Akbar tu, dia bar tu imam dah lama dah berdirinya. Begitu. Kadang-kadang imam tu dia nak bangun daripada sujud kedua, nak bangun rakaat seterusnya, dia dah bangun separuh baru dia bunyi Allah. Dia dah berdiri cegak dah. Akbar tu dia dah makmur kan dia ikut bunyi tadi. Dia tak ikut perbuatan, kecuali orang duduk dekat, orang duduk jauh tu di atas bunyi tadi. Sedangkan imam pergerakan dia lebih laju daripada bunyi. Gitu. Pergerakan cahaya lah, sebab cahaya ni dia laju daripada bunyi. So macam itulah kadarnya. Okey. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah qama hatta naqula qad awhama thumma yasjudu wa yaq'udu baina sajdatain hatta naqula qad awhama rawahu Muslim.
Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Sami Allahu liman hamidah, maka baginda akan bangun sehingga kami berkata. Kemudian apabila baginda menyebut Sami Allahu liman hamidah, baginda akan bangun sehingga kami berkata. Baginda akan bangun sehingga kami berkata. Kemudian baginda, Nabi merasa tidak pasti. Kemungkinan Nabi merasa tidak pasti. Kemudian baginda sujud dan duduk di antara dua sujud sehingga kami berkata. Kemudian baginda merasa tidak pasti. Qad auhama, Nabi terlupa bahawa baginda sedang i'tidal, bukannya sujud. Ini adalah makna jika dibaca dengan fi'il majhul. Qad uhima, qad uhima. Jika dibaca dengan fi'il ma'ruf qad auhama, maka maknanya ialah seolah-olah hendak meninggalkan sujud, terus berdiri untuk rakaat seterusnya. Zahirnya di sini berlaku dalam solat nafil, kerana asas kepada solat fardu ialah takhfif, ringan dan ringkas. Atau solat fardu pada zaman awal Islam, kerana akhir hayat baginda ketika orang ramai telah memeluk Islam, Nabi telah meraihkan orang uzur. Jadi kadang-kadang Nabi melakukan satu-satu rukun agak-agak panjang. Rukun agak panjang untuk menerangkan keharusannya. Jadi baginda sujud dan rukuk di antara dua sujud sehingga kami berkata, panjang Nabi buat tadi. Kemudian Nabi merasa tidak pasti. Nabi merasa, kalau kita baca tadi dengan majhul, sedangkan bukannya sujud. Begitu. Maknanya agak lama di situ Nabi melakukan. Dan hadis seterusnya, hadis 800. Okey, hadis ke-871, iaitu doa yang dibaca oleh Nabi ketika rukuk dan sujud. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana walakal hamdu Allahumma ighfirli yata'awwalul Quran, muttafaqun alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi memperbanyakkan di dalam rukuk dan sujudnya dengan membaca subhanakallah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan-bacaan juga yang Nabi baca dalam rukuk dan sujud selepas subhana rabbiyal azim, selepas subhana rabbiyal a'la. Dan ada juga bacaan-bacaan ni. Maha suci Allah, ya Allah, maha suci Engkau wahai Rabb kami, dan segala puji hanya untuk-Mu ya Allah, ampunilah dosaku. Beramal dengan apa yang diperintahkan kepada baginda di dalam Al-Quran. Jadi Nabi beramal dengan apa yang diperintahkan kepada Rasulullah dengan beramal dengan Al-Quran. Penerangan, yakni kerana ingin beramal dengan perintah Al-Quran, walaupun di dalam rukuk dan sujud tidak digalakkan membaca Al-Quran. Kita tak boleh baca Al-Quran. Pada berapa makruh baca Al-Quran dalam sujud, makruh baca Al-Quran dalam rukuk. Al-Quran ni dibaca semasa qiyam sahaja. So masa rukuk, masa sujud, Al-Quran tak boleh dibaca, iaitu makruh membaca Al-Quran. Cuma sujud dan rukuk dan sujud ni adalah bacaannya tasbih. Bacaannya tasbih. Jadi di sini, yakni ayat Al-Quran yang memerintahkan beristighfar dan beristasbih kepada Allah. Wastaghfir li zambik wasabbih bihamdi rabbika bi'asyi wal ibkar. Dan pohonlah ampun bagi salah silapmu, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Begitu je. Wastaghfiru li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqabbalakum
mutaqabbalakum wa maswaakum. Kadang-kadang terlekat juga nak baca. Dan mintalah ampun kepadanya dan bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang yang beriman, lelaki dan wanita. Dan ingatlah Allah mengetahui akan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Dan begitu juga Nabi dibenarkan bacaan-bacaan sedemikian. Nabi baca tadi sebab apa? Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan-bacaan dalam rukuk-rukuk Nabi dan sujud Nabi, berlainan daripada yang lain. Yang ini biasanya dibaca di dalam solat-solat sunat jelah. Gitu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subbuhun quddusur rabbu subbuhun quddusum wa rabbul malaikati war-ruh rawahu Muslim. Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi SAW membaca dalam rukuk dan sujudnya subbuhun quddus rabbul malaikati war-ruh, maha suci, maha suci Allah daripada segala kekurangan, lagi maha suci dan maha suci daripada sebarang kekurangan, Rabb kepada sekalian malaikat dan roh-roh. Bacaan ini juga dibaca ketika rukuk. Boleh juga kita baca ketika kita dalam rukuk. Ini biasanya kita baca dalam solat-solat sunat lah. Nak baca solat-solat fardu pun boleh, tapi apa yang diberitahukan di dalam fiqh masing-masing tu kita amalkanlah. Ni kita amalkan hadis ini sewaktu kita sembahyang sunat, dan bacalah doa-doa ini boleh. Subuh qudus rabbul malaikati war-ruh. So boleh juga kita baca dalam rukuk dan dalam sujud. Ketika rukuk, ini bacaan ketika rukuk. Maksud roh di sini ialah Jibril atau satu malaikat yang sangat besar. Ada juga pendapat mengatakan ia adalah satu makhluk yang sangat besar, bukan malaikat, bukan manusia dan bukan jin. Malaikat pun tidak mengetahuinya, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Nabi melarang bacaan Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminu an yustajaba lakum. Rawahu Muslim. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah, sesungguhnya daku ditegur daripada membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Maka hendaklah kamu mengagungkan Rabb pada sujudmu, dan berdoalah dengan bersungguh-sungguh pada sujud. Ia adalah tempat yang paling layak diterima doa kamu. Apabila Nabi dilarang melakukannya, maka umat juga dilarang kerana umat sebagai pengikut Nabi. Mazhab Syafi'i berpendapat makruh. Ada pendapat yang mengatakan haram. Makruh tahrimi, maksud dia haramlah baca Quran ketika rukuk dan sujud. Kecuali kita baca doa tadi. Quran tu pun ada juga ayat-ayat doa. Itu dikembukan dengan maksud untuk membaca Quran lah, tapi membaca doa macam mana terdapat dalam Al-Quran. Tapi ayat-ayat Quran macam baca surah ke, baca surah Yasin dalam rukuk. Wow, nak tunjuk dia hebat. Nak rukuk lama tu, dia baca surah Yasin dalam rukuk. Makruh. Jadi sebab apa? Yang Nabi tak buat perkara tersebut. Jangan nak challenge, nak buat perkara-perkara yang pelik, sedangkan perkara itu tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rukuk dan sujud adalah tempat untuk bertasbih dan berdoa. Rukuk dan sujud ni tempat kita bertasbih kepada Allah dan tempat kita berdoa. Jika dalam solat sunat, bolehlah berdoa dengan bahasa Arab
melainkan doa dalam hati, maka boleh dengan bahasa-bahasa selain daripada Arab. Mengikut mazhab Hanafi, dua perkara tidak boleh dilakukan selain daripada bahasa Arab: khutbah dan azan. Khutbah dan azan tak boleh. Sebab itu khutbah dalam mazhab Hanafi dia pendek aja, sebab dia khutbah dalam Arab. Khutbah pertama, khutbah kedua dalam bahasa Arab. Sebab tu dia pendek aja, dia khutbah. Jadi sebab apa dalam mazhab Hanafi, khutbah ni dia tak boleh baca, dia tak boleh dengan bacaan bahasa. Jadi pada mazhab kita, khutbah boleh dalam Melayu, maksud dia kefahaman. Tapi Hanafi mengambil dalil tak, khutbah memang baca Arab. So dia baca, dia ada dah khutbah pertama, khutbah kedua dan sebagainya. Jadi khutbah ni dibaca dengan baca dengan bacaan Arab. Dan azan, macam mana Turki telah ubahkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Turki diubahkannya dengan bahasa Turki. Mazhab Syafi'i berpendapat boleh berkhutbah dengan bahasa selain bahasa Arab dengan syarat-syarat yang tertentu. Imam Abu Hanifah tak, dia tak membaca, dia tak boleh baca khutbah dalam bahasa Urdu ke bahasa orang putih ke, tak boleh. Gitu. Bacaan ketika iktidal. Ni bacaan ketika qaumah dan iktidal. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam menyebut sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu menyebut Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Sesungguhnya para siapa yang serentak sebutannya dengan sebutan malaikat, dosanya yang lampau akan diampun. Hadis muttafaq alaih. Penerangan iktidal, mazhab Hanafi menggunakan istilah qaumah. Bila qaumah tu berdirilah. Qiyam tu daripada perkataan qaumah tu berdiri seketika. Qiyam tu kan dia panjang, yakni bangun daripada rukuk. Jika solat itu sendirian, maka ittifaq, sepakat ulama bahawa disunatkan mengucap kedua-duanya sekali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, iaitu orang yang munfarid, sembahyang bersorang-sorangan. Tetapi jika berjemaah, maka mazhab Hanafi dan Hanbali, mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat disunatkan bagi imam dan makmum membaca keduanya. Imam pun baca Sami Allahu liman hamidah, makmum pun baca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, imam baca Rabbana lakal hamd, makmum pun baca Rabbana lakal hamd. Manakala mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat makmum disunatkan membaca Rabbana lakal hamd saja, imam mengucap Sami Allahu liman hamidah. Dia bagi saja. Imam kata Sami Allahu liman hamidah, makmum kata Rabbana lakal hamd. Begitu. So dia beza sedikit daripada dua mazhab ini. Bacaan lain sewaktu iktidal. Apakah bacaan-bacaan lain yang dibaca oleh Nabi sewaktu iktidal selain Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd tadi? Wa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu min ar-ruku' qala Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'as samawati wal mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du, rawahu Muslim. Ada sedikit tambahan selepas Sami Allahu liman hamidah tadi. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat belakangnya daripada rukuk, baginda akan menyebut Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta
min syai'in ba'du. Semoga Allah menerima pujian orang yang memujinya. Ya Allah, segala pujian hanya untukmu, seisi langit dan bumi dan seisi setiap perkara yang dikehendaki selain itu, dan setiap perkara yang dikehendaki, yang dikau kehendaki selain itu. Boleh juga kita baca. Ini hukumnya bacaan ketika seorang itu bersolat bersendirian. Jadi banyak perkara-perkara yang kita boleh amalkan dan praktikalkan semasa kita sembahyang sunat tadi, khususnya dalam tahajud, apa-apa sembahyang. So kita praktikalkan lah bacaan-bacaan dia. Tak payah pun, pendek-pendek je, cuma jarang kita buat. Jadi kalau kita belajar, InsyaAllah inilah masanya untuk kita lakukan semasa dalam solat-solat sunat kita. Begitu. Antara bacaan waktu i'tidal lagi, Nabi baca lagi i'tidal. Dalam i'tidal Nabi baca lagi, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda akan menyebut Rabbana lakal hamd. Kita setakat tu je lah, tapi ada panjang lagi Nabi baca mil'as samawati wa mil'al ardi mil'al ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala pujian seisi sekalian langit dan seisi bumi dan seisi apa sahaja yang dikehendaki selain daripada itu. Engkaulah yang layak dengan pujian, segala pujian dan pujaan, sebenar-benar perkataan hamba. Kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang apa yang Engkau berikan, dan tidak ada siapa yang boleh memberi apa yang Engkau halang, dan tidak boleh memberi manfaat oleh usaha orang-orang yang berusaha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kullana lakal 'abd. Ini adalah jumlah mu'taridah, jumlah barulah, jumlah baru. Wala yanfa'u, tidak ada sesiapa pun, tidak ada siapa pun yang boleh mengambil dan mendapat manfaat walaupun sekecil mana sekalipun, hanya daripada Allah. Al-Jadd dibaca dengan kasrah al-jid atau dibaca dengan fathah. Jika dibaca dengan kasrah al-jid bermakna usaha, yakni tiada siapa pun di kalangan orang yang berusaha mendapat manfaat daripada hasil usahanya. Orang buat usaha, kita kata berusaha, kita mana tahu kita berusaha, Allah yang menentukan. Tak apa, tapi ingat, tak semua usaha yang dihasilkan dapat menghasilkan hasil. Tak ada semua usaha yang dijalankan itu tidak mendapatkan hasil. Jadi akan kaya lah. Ada orang yang berniaga tapi dia tak. Jadi ada orang yang berniaga tapi dia tak kaya. Ada orang yang jadi sebab apa? Sebab tidak ada usaha. Maknanya, bermakna usaha, yakni tiada siapa pun di kalangan kita yang berusaha untuk mendapatkan manfaat. Boleh dibaca dengan kasrah. Jika dibaca dengan fathah, maka jika dibaca dengan kasrah bermakna usaha, yakni tiada siapa pun di kalangan orang yang berusaha mendapat manfaat daripada hasil usahanya. Jadi sebab tu kita dah jelaskan dulu kan, Nabi SAW dia ajar pada kita, bila kita nak berniaga, sebab apa? Kita jangan yakin dengan usaha kita. Kita jangan yakin dengan usaha kita. Jadi bila kita nak pergi berniaga, maka sahabat akan lakukan apa amalan Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan.
Jadi Nabi kata, wahai Muaz, ya Muaz, bila kau nak pergi berniaga, maka kamu sembahyang dulu 2 rakaat. 2 rakaat. Sebab apa sembahyang 2 rakaat? Sembahyang 2 rakaat tu minta bantuan Allah, meminta bantuan daripada Allah. Tidak menafikan usaha, tapi meminta bantuan daripada Allah, memohon kepada Allah akan bantuan. Sebab Allah yakin akan bantu. Dia kata, Nabi kata, sebelum kamu pergi, maka kamu usahalah asbab-asbab yang hakiki yang boleh mendatangkan bantuan Allah. Berusaha. Usaha kita buat tungkus rumus, pagi, siang, malam kita buat usaha. Itu tak mesti menjanjikan kekayaan, tak mesti menjanjikan hasil. Tidak semualah orang kaya, orang berniaga akan kaya. Tapi ada juga orang berniaga akan rugi. Sebab tak semua hasil yang kita usahakan tu akan berhasil. Jadi sebab itu Nabi kata, sebelum kita melakukan usaha, maka kita berusaha kepada sebab-sebab hakiki, iaitu perintah Allah. Nabi kata 2 rakaat dulu sebelum pergi, minta bantuan daripada Allah. Inilah asbab yang hakiki. Inilah asbab yang mana kamu akan diberi rezeki daripadanya. Nabi ajar 2 rakaat dulu. Sebab tu kita sebelum turun daripada rumah, 2 rakaat dulu kita sembahyang, minta dengan Allah SWT supaya rezeki kita dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi itu asbab tu ada 2. Kita jangan asbab dunia tu, kita anggap dunia tu sebagai sebab. Sebenarnya ada asbab, ada asbab lagi, iaitu Allah meletakkan asbab kepada rezeki-rezeki tadi. Allah letakkan asbab. Sembahyang adalah asbab hakiki, berdoa, beristighfar adalah sebab-sebab hakiki. Doa adalah sebab-sebab yang mana Allah SWT bagi pada kita. Jadi sempamping kita berusaha, maka kita berusahalah kepada asbab-asbab yang hakiki ini, khususnya solat. Macam mana kita nak murah rezeki tapi kita tak solat? Macam mana kita nak dapat rezeki kita tak menunaikan solat-solat yang telah ditentukan oleh Allah SWT? Jika dibaca dengan Fatah, maka makna ialah kejayaan dan keturunan yang mulia. Jadi orang kaya yang berketurunan mulia pun tidak boleh mengambil manfaat daripada kekayaan dan keturunan yang mulia tadi. Orang kaya pun dia tak boleh. Dengan kekayaan dia tu Allah hinakan dia. Dengan kerajaan dia tu Allah hinakan dia. Fir'aun, dia rasa bangga dengan kerajaannya, tapi Allah telah hinakan dia. Namrud, dia rasa bangga dengan kekayaan dia, tetapi dengan sepatu itulah dia telah diketuk di atas kepalanya walaupun berada di atas singgasana. Kan bila nyamuk menyerang masuk dalam telinga dia tu, nyamuk tempang masuk dalam telinga, makan otak dia, hari-hari dia duk korek telinga dia, dia pening. Dia kata siapa nak jumpa dia kena bawa sepatu, kena ketuk dengan sepatu. So pang, ketuk sepatu atas kepala Namrud. Sampai satu ketika diketuk tu sampai pecah, pang. Jadi orang kaya, kalau kita baca Al-Jad, maksudnya orang kaya yang berketurunan mulia pun tidak boleh mengambil manfaat daripada kekayaan. Kalau kita baca Al-Jad, maksudnya usaha di kalangan yang berusaha tidak memberi manfaat daripada hasilnya, kecuali kita berusaha kepada sebab-sebab hakiki. Masya Allah, kita sampai di situ dulu pada malam ni. Kita sambung lagi pada hari Rabu nanti insya-Allah pada muka surat 553. 553 insya-Allah lah kot. Kita ambil masa sikit sepanjang, kita buat satu kali lagi ke tak apa juga. 553 sampai 576. 553 576. Oh, dalam muka surat 20 lebih. Tengoklah keadaan dia insya-Allah. Kita tengoklah, kita habiskan, kita bismillah ke di akhir tu, kita sambung dahulu ke pelajaran minggu hari Jumaat tu, kita sambung dahulu ke jilid ketiga. Tuan-tuan siap selalu je jilid ketiga, jilid kedua habis ni, jilid ketiga pula. InsyaAllah kita masih ada di dalam babur rukun. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya ajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarrafta wa anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Masyaallah.
insyaallah.